Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita berada pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saudara, malam ni kita nak ulas tentang jelmaan lembaga hitam yang telah pergi ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ramai bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba YB Khari Jamaluddin pergi menghadap Posko. Saya rasa mungkin YB Khari Jamaluddin pun dah tahu dah, insya-Allah tak lama lagi Datuk Seri Najib insya-Allah barangkali yang besar akan dibebaskan, sama ada melalui pengampunan ke melalui apa cara sekalipun. Jadi sudah pastilah saudara, orang yang merupakan punca utama bukan nak kata apalah, saya boleh anggapkan KRI ini antara punca kejatuhan kerajaan pada tahun 2018, dan kemudian angkara beliau yang telah pun melakukan desakan ke atas Datuk Seri Najib bersama dengan Mas Ermiati, mendesak supaya Datuk Seri Najib melepaskan jawatan. Saya haraplah bukan setakat rakyat Malaysia jangan mudah lupa, saya harap Datuk Seri Najib juga tidak lupa, tuan-tuan. Sebenarnya hari ini saya nak ulas bahawa kerajaan perpaduan kita ni sepatutnya boleh wujud daripada tahun 2018 ni, sekiranya bukan kerana KJ dan juga bukan kerana Mas Ermiati. Kalau mereka tak mengugut Datuk Seri Najib supaya Datuk Seri Najib mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai pengurusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO, kemungkinan besar Datuk Seri Najib yang ketika itu masih lagi caretaker government sebagai Perdana Menteri sempat untuk berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjalinkan kerjasama. Saya tahulah sebab saya antara orang yang diminta untuk mencari kawan-kawan daripada PKR. Cuma masalahnya ketika itu saya dah lama putus hubungan, jadi kerja itu dibuat oleh orang lain. Kalau misalnya KJ tak gelojoh sangat nak melihat Datuk Seri Najib turun daripada pengurusi BN dan juga Presiden UMNO, kemungkinan besar pada ketika itu boleh terjadi Presiden Perdana Menteri masih lagi Datuk Seri Najib, dan Datuk Seri Anwar mungkin menjadi timbalan Perdana Menteri kerana ketika itu Datuk Seri Anwar masih lagi berada di dalam penjara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila kita kalah pilihan raya, inilah manusia yang telah menunding jari kepada Datuk Seri Najib dengan mengatakan Datuk Seri Najib macam-macam. Dan kalau sebelum ini beliau senyap seni dalam isu 1MDB dan sebagainya, tiba-tiba bila Datuk Seri Najib sudah jatuh, beliau seolah-olah menjadi jurucakap kepada Pakatan Harapan pada ketika itu. Beliaulah antara yang paling lantang mengkritik kepimpinan Datuk Seri Najib. Sedangkan antara punca Mahathir pada tahun 2015 mengambil keputusan untuk menyerang Datuk Seri Najib ialah kerana Datuk Seri Najib telah melantik Khairi yang merupakan seteru anak dia, Mukhris Mahathir, sebagai menteri. Walaupun pada ketika itu Mukhris merupakan menteri besar di negeri Kedah. KJ langsung tak pernah fikir jasa Datuk Seri Najib ini, tetapi terus menerus. Malah saya pun kuat di herdiknya kerana saya masih lagi menyatakan kesetiaan saya kepada Datuk Seri Najib, dan saya masih tidak percaya bahawa Datuk Seri Najib terlibat dengan skandal 1MDB dan sebagainya, dan masih lagi meneruskan usaha mencarikan keadilan bagi Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi hari ini kita tahu bahawa Khairy Jamaluddin telah pun pergi ke mahkamah berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Walaupun bagi saya berjumpa itu tak ada masalah, samalah seperti Datuk Seri Ismail Sabri berjumpa. Cuma yang tak sedap ni berita-berita yang selepas itu keluar,
Contohnya macam Parpu Kari yang mengadakan cerita-cerita yang bukan-bukan. Sedangkan hakikat dan realitinya, bila Dato' Seri Ismail Sabri berjumpa dengan bosku, lain yang berlaku, tidak seperti mana apa yang digambarkan oleh Salim Iskandar ataupun Parpu Kari. Hari ini kita belum dengar lagi Parpu Kari ke, ataupun keluar sekejap ke, keluar terus ke, membuat sebarang ulasan berdasarkan perjumpaan. Itulah. Cuma saya mengharapkan pengikut-pengikut Dato' Seri Najib, begitu juga dengan orang yang dekat dengan Dato' Seri Najib, jangan lupa siapa Khairi Jamaluddin, dan jangan lupa apa yang dia buat terhadap Dato' Seri Najib Tun Razak. Itu je yang nak saya sampaikan. Jadi malam ni kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, mana soalan punya nombor? Buku tu bawa ni, telefon tu bawa? Ada kasut. Tu berapa kena bagi kasut ke 9. So, siapa yang ada soalan, tolong ajukan di ruangan komen, sama ada di ruangan komen YouTube yang akan dihandle oleh saudara Hafiz Nafiah, ataupun mungkin di TikTok juga saudara Rafhan akan tengok, teliti soalan-soalan anda. Silakan, soalan di studio dulu. Okey, Tok. Ya. Hari ini Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berjumpa dengan Menteri Pembangunan Singapura yang juga seorang ahli parti PAP. Ya. Sedangkan dulu PAS pernah mengeluarkan kenyataan bahawa DAP ni sepihan PAP. Ya. Dan kalau sokong DAP, negara kita akan menjadi macam Singapura. Ya. Kalau dulu mereka mengherdik DAP cukup dahsyat, malah mereka mengatakan bahawa DAP ni kata orang tu lahir daripada PAP. Macam-macam nak kata bahawa kita akan jadi macam Singapura dan sebagainya. Last kali mereka sujud di kaki Singapura. Itu sebabnya bila nak cakap tu berpada-pada, kalau tak berpada-pada, last kali bila tak dapat bantuan daripada pusat, sekarang ni Singapura juga yang dicari. Jangan besok lusa Singapura ajak pergi serang Palestin, dia pun ikut serang bersama. Kita harap jangan sampai ke tahap macam tu lah. Okey, soalan lain? Okey, cakap pasal PAS ni, dia punya penasihat SG4 tu. Oh, penasihat. Penasihat SG4 ni dia kata dia mengaku bersalah sewaktu dia jadi Perdana Menteri dulu, dia bermusuh dengan parti-parti negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS, jadi Kelantan dan lain-lain. Jadi ini dia mengesahkan apa yang kita cakap. Beliau antara yang paling lama menzalimi kerajaan negeri Kelantan dan negeri-negeri yang ditakbir oleh PAS. So alhamdulillah kalau Mahathir dah mengakui, kita harap dalam masa yang sama Mahathir juga mengakui bahawa dia telah membunuh Ibrahim Libya dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Dan kita nak dengar pula, adakah Haji Hadi masih mengesahkan bahawa Ibrahim Libya mati syahid, ataupun kenyataan Mahathir itu lebih benar, iaitu Ibrahim Libya mati datang. So yang mana satu? Yang ini kita mohon pengesahan daripada Mahathir. Adakah beliau hari ini mengakui bahawa Ibrahim Libya mati syahid, ataupun beliau kekal konsisten dengan pandangan dia bahawa Ibrahim Libya mati kata. Dan kita juga nak tahu sama ada kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, iaitu PAS parti ajaran sesat yang turut dicanangkan oleh Mahathir Mohamad, adakah beliau masih yakin bahawa PAS parti ajaran sesat? Okey. Tok, soalan seterusnya, ada soalan tentang Tok, dia nak tanya tentang isu kenaikan harga barang asas ni naik tu. Ya. Dan kebanyakan isu-isu ni terjadi disebabkan adanya kartel. Boleh ke kerajaan buat satu ops besar-besaran untuk kita hapuskan kartel-kartel itu? Dia sebenarnya operasi apa sekalipun kalau kerajaan nak buat, boleh buat, tak ada masalah. Contohnya hari ini kerja-kerja mencuri diesel masih berleluasa. Ada tempat-tempat tertentu dijadikan tempat simpanan diesel-diesel yang mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi, maknanya duit rakyat Malaysia yang kerajaan agihkan